Bila kita masuk kepada ayat 59, kali ini Allah ceritakan antara Nabi yang paling hampir dan dekat dengan Nabi Adam, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dari sudut susunan, level dan ranking Nabi dan Rasul yang 25, Adam, Idris, Nuh, baru peringkat ketiga kalau susunan 25. Kalau susunan yang betul-betul keturunan, Nuh itu adalah cicit Nabi Adam yang ke-9. Maksudnya daripada Adam ada nama-nama tertentu, Nuh ni duduk pada level yang ke-10. Dia dah jadi cicit Nabi Allah Adam yang ke-10. Kalau kita nak kira ikut kiraan level Nabi itu, dia duduk nombor 3 selepas Idris. Masih dekat lagi. Kalau kita tengok sejarah Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia antara seorang Nabi dan Rasul yang Allah kurniakan umur yang panjang. Al-Quran sebut dia dikurniakan oleh Allah berumur 1000 tahun kurang 50. Tu gaya matematik Al-Quran sebut umur Nabi Nuh 1000 kurang 50. Jadi dia suruh kita tambah ke tolak? Dia suruh tolak lah. Jadi umur dia 950 tahun. Panjang tu. Kalau hari ni Allah bagi usia tu kepada beberapa orang manusia, mungkin hari ni dia boleh ditabalkan dan dikategorikan sebagai manusia yang paling panjang umurnya dalam abad ataupun dekad ni, 950. Kita lah ni baru nak ambang 100 pi, baru nak masuk 100 padam. Tu standard umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan dalam kita menganalisis perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi Nuh, dalam usia yang Allah kurniakan kepada dia 950 tahun ni, antara pengikut-pengikut yang berjaya didakwah dan diserukan oleh Nabi Nuh dalam tempoh kehidupan dia yang panjang ni cuma 80 orang. 950 umur, hak beriman cuma 80 orang. Maksudnya dengan bahasa yang mudah, setahun seorang pun belum tentu. Kalau kita kata setahun seorang, dia dapat 950 secara purata. Ni 80. Mungkin berbelah-belah tahun, 20 tahun kalau ikut purata dapat seorang. 20 tahun, 30 tahun akan datang baru dapat seorang. Tu ikut purata. Kita tak tahu yang sebenarnya mereka masuk itu dalam konteks dan bentuk yang macam mana. Okey. Dan kita faham antara keberadaan Nabi Nuh di atas kaum-kaumnya kerana diutuskan oleh Allah. Setiap Nabi Allah dah informasikan dalam Al-Quran mereka diutuskan kepada kaum mana, di manakah keberadaan dan tempat kaum tersebut walaupun secara umum. Apakah bentuk-bentuk kerosakan, apakah bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh kaum semasa dengan Nabi tersebut, bagaimanakah karakter-karakter mereka, bagaimanakah bentuk dakwah, bentuk seruan yang dijalankan dan dilakukan oleh Nabi-Nabi yang hidup sezaman dengan umat kaum ataupun bani masing-masing. Dan apakah jalan penyelesaian yang berlaku, dan yang terakhir biasanya kita akan didedahkan dengan apakah hukuman yang dikenakan, dicubakan dan dibalai oleh Allah kepada kaum yang menentang Nabi-Nabi dan Rasul. Malam ni kita ringkas-ringkas sebab kita semua sedia maklum bahawa pada zaman Nabi Nuh inilah berlakunya penyembahan berhala buat kali pertama di atas muka bumi. Kalau nak ikutkan dosa-dosa yang lain, dosa pembunuhan sebagai contoh, seawal kisah anak Nabi Adam, Habil dan Qabil sudah berlaku pembunuhan, dan mungkin ada lagi kebejatan dari sudut kerosakan dan dosa-dosa lain yang dilakukan. Tetapi sebelum tu tak ada lagi manusia ni yang menduakan Allah, yang mensyirikkan Allah.
Tetapi pada zaman Nabi Nuh seawal cicit yang ke-9 Nabi Adam, manusia sudah mula terpesong, manusia sudah mula terseleweng. Walaupun dalam kes ini sebagai contoh, mungkin Allah tak rakamkan kepada kita ada unsur-unsur iblis, ada unsur-unsur setan, tetapi secara batin kita dapat faham melalui perjanjian iblis dengan Allah tadi. Adakah iblis langsung tak terlibat dengan penyelewengan dan kerosakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh? Allah tak sebut iblis, jangan kita nak tuduh iblis. Allah tak sebut iblis, jangan kita nak fitnah iblis. Jadi ni hal masing-masing. Akibat diri masing-masing yang sombong, akibat diri masing-masing yang takabur, mereka berani nak lawan perintah Allah, mereka berani nak ingkar tentang seruan dan dakwah para nabi. Iblis tak terlibat di sini. Kita fikir macam tu lah. Iblis ni tak nampak. Dan kalau kita pun sama hari ni, kita buat satu-satu dosa, kita buat satu-satu jahat, tak ada kena mengenal dengan iblis, aku kita kata lagu tu lah, sebab kita tak nampak. Adakah begitu sebenarnya? Baik, bila kita tengok penyembahan berhala, Allah sebut dalam surah Nabi itu sendiri. Dan kadang-kadang Allah rakam setiap surah tu ada nama nabi-nabi yang khusus, walaupun tidak secara keseluruhan. Dan salah satu nabi yang dinamakan dengan nama surah ialah Nabi Nuh. Walaupun ayat dia tak berapa panjang, tapi Allah cerita pasal Nabi Nuh antara berhala-berhala yang wujud pada zaman Nabi Nuh seperti Wad, ada nama Suwa, ada nama Ya'uq, ada nama Yarus, ada nama Nas. Ni 5 berhala utama. Dan kita tahu berhala-berhala dan idola-idola sembahan mereka ini adalah sebelumnya terdiri daripada kalangan manusia-manusia yang soleh, orang baik-baik, orang-orang yang terpilih di kalangan mereka sebelum ini. Tetapi akibat daripada penyelewengan, akibat daripada penipuan, pendustaan yang dilakukan oleh iblis, akhirnya mereka terperangkap. Lalu penyembahan berhala berlaku dan diutuskan Nabi Allah Nuh untuk menyelesaikan cleansing isu ini. Apa yang Nabi Nuh buat berdakwah, apa yang Nabi Nuh buat menyeru, apa yang Nabi buat mengajak balik mereka kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang benar. Tetapi apa yang Nabi Nuh terima dalam bentuk penentangan dan kontra, sememangnya ini kebiasaan yang diterima dalam misi dakwah para Nabi dan Rasul. Macam-macam tuduhan Nabi Nuh kena. Macam-macam kata-kata yang kesat dihamburkan kepada Nabi Nuh. Cacian dan makian menjadi mainan di mulut dan di bibir mereka terhadap para Nabi dan Rasul. Orang gila, orang tak siuman, macam-macam yang para Nabi dan Rasul terima sepanjang dakwah dan seruan mereka. Akibatnya, kelancangan daripada perbuatan mereka yang melampau dan menyeleweng ini, akhirnya Allah menghukum mereka. Bagaimanakah cara Allah menghukum kaum Nabi Nuh? Dengan didatangkan banjir besar. Kita boleh tengok sebelum banjir besar berlaku, Allah rakam dalam Quran, hujan turun tak berhenti, air terpancar daripada muka bumi tak berhenti, atas bawah. Kalau kita hari ni banjir, biasa mari ku atas tak? Banjir, hujan, banjir. Ni hak atas pun turun, hak bawah pun keluar memancut, tak berhenti. Lalu akhirnya jadilah banjir yang besar, tak terkecuali salah seorang anak Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Kan'an, yang kita kenali dalam sejarah, membangkang ayahnya sendiri. Dia tak mau ikut Nabi Nuh, dia tak mau ajakkan Nabi Nuh naik atas kapal. Dia kata dia akan pergi cari gunung dan bukit yang lebih tinggi, seolah-olah dia merasakan ni banjir biasa, yang mana dia boleh menyelamatkan diri di tempat-tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri dia. Walhal yang sebenarnya apa yang berlaku, tidak ada satu tempat pun yang terselindung.
baik gunung ganang, bukit bukau dan dataran-dataran yang tinggi, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu tentera ataupun makhluknya untuk menghukum kaum Nabi Nuh yang kita namakan sebagai air. Allah guna air saja. Baik, bila tenggelam, surutlah kapal ini dan dia berlabuh di atas bukit Judi. Baik, bila kita tengok, inilah sejarah awal pengembalian tamadun kehidupan manusia. Tak ada orang terselamat kecuali yang ada di atas kapal. Maaf. Di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam, 80 orang yang beriman di samping ahli keluarga Nabi Nuh, terutama 3 orang anak dia, Sam, Ham dan Yafis. Dan inilah berlakunya kepelbagaian budaya, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian etnik di kalangan manusia. Bahkan dikatakan bahawa kaum Ad yang akan datang selepas daripada Nuh alaihi salam itu adalah bangsa Arab yang paling awal, yang disebut dalam sejarah sebagai bangsa Arab Al-Arabah. Bangsa Arab Al-Ba'idah juga disebut bangsa Arab yang paling kuno, yang paling tua. Inilah bangsa Arab yang asli seaslinya, daripada keturunan Iram bin Sam. Keturunan Iram bin Sam. Baik, keturunan Iram bin Sam ni ada 9 bangsa yang disebutkan sebagai kaum Ad, kaum Samud, Amim, Amil, Tosam, Jadis, Imlik, Jurhum Ula, Wabar. Tetapi informasi yang Allah bagi kepada kita 2 hak depan, iaitu kaum Ad dan kaum Samud. Ad merujuk kepada kaum Nabi Allah Hud dan Samud merujuk kepada kaum Nabi Allah Saleh. Dan Amim, Amil, Tosam, Jadis, Imlik, Jurhum Ula dan Wabar, kita tak ada maklumat, kita tak ada informasi. Tetapi demikianlah, bila kita mempelajari tentang ilmu disiplin-disiplin yang berkaitan dengan history ataupun sejarah, walaupun kita tidak mempunyai maklumat, kita tidak mempunyai pengetahuan yang banyak, detail dan mendalam tentang kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa lain, kita tidak boleh menafikan keberadaan dan kewujudan mereka dalam lembaran sejarah. Ada benda-benda yang Allah sebut, Allah detailkan pada kita. Ada benda-benda yang Allah sebut, Allah perincikan pada kita. Dan kadang-kadang Allah sebut secara umum, tapi Allah tak detailkan, Allah tak perincikan, mengikut keperluan dan keutamaan bagi manusia. Kita tak boleh nak nafi. Baik,